Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Hari ini sidang saya ni akan ringkas, mantap, padat, tetapi dia akan cerita dua perkara yang berasingan. Satu ialah apa itu Pakatan Plus. Baru-baru ni kita dengar ada Pakatan Harapan Plus atau PH Plus. Apa itu Pakatan Harapan Plus? Nombor dua, kedudukan saya berkenaan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab benda ni sebenarnya saya dah terangkan, tapi adalah pihak yang tanya, jadi saya kena jawab. Nombor tiga, apakah kedudukan sebenar atau kedudukan sekarang terkini berkenaan dengan apa yang saya ceritakan dulu berkenaan dengan peralihan majoriti. Apakah kedudukan dia? Dan keempat, berkenaan dengan satu ancaman, how to phrase this, saya dah jadi ancaman. Saya akan ceritakan. So semua ni saya akan padatkan dalam kurang dari 20 minit. Baik, pertama, Pakatan Plus. Baru-baru ni kita tahu bahawa ada satu mesyuarat diadakan antara Tun Dr. Mahathir Mohamad, Shafie Apdal, Presiden Warisan, dengan kepimpinan Pakatan Harapan. Sebab secara rasminya actually Tun Dr. Mahathir Mohamad, Warisan ni sebenarnya bukan lagi, ataupun sama-sama lah Tun ni sebahagian daripada Pakatan ke tidak. I don't think so, because yang saya tahu Pakatan is amanah PKR dengan DAP, ya. Dan plus dia adalah kem Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, selaku pengerusi lah. We don't know, sebab status tu hanging. Yang saya tahu it is going to be benda ni dah dipanjangkan oleh peguam mereka Hanif Katri ke mahkamah, ya. Sebab menurut Hanif, ini bukan saya, menurut Hanif, memang sah ada bukti yang tidak boleh disangkal bahawa segala yang berlaku di dalam PPBM, ini kata dia, kata Hanif, bukan saya. Kalau saudara-saudara kena rujuk video Hanif. Dah jadi satu perkara yang menggunakan undang-undang rimba. Itu cara dia ni lah. Okay, anyway, yang tu itu adalah masalah dalaman PPBM lah. Tapi kem PPBM atau kem Mahathir dan Warisan, dan ada beberapa pemimpin yang tidak muncul hari itu, tapi saya difahamkan ia juga adalah kem ataupun penyokong Mahathir, iaitu MP-MP daripada Sarawak, ya. Ini adalah plus. So PH plus. Okey. Jadi masuk bahagian kedua. Sebab ini orang tanya saya, bukan saya nak bukan saya ni sebahagian daripada PH plus ataupun saya ni sebahagian daripada PN, no. Orang tanya saya. Sebab saya selalu buat rungkaian, orang tanya saya. Jadi bahagian kedua, peralihan majoriti ni duduk kat mana? Okey, setahu saya, peralihan majoriti ni lah ni duduk dekat belah kem Tun Dr. Mahathir Mohamad. Cerita dia begini. Pada masa saya cerita berkenaan dengan peralihan majoriti itu, ia melibatkan kem Tun Dr. Mahathir Mohamad dari PPBM, iaitu blok Tun. Kita panggil kem Tun Dr. Mahathir Mohamad, daripada PPBM tu kita panggil blok Mahathir. Okey, blok Mahathir. Blok Mahathir, Warisan, atas, yang duduk atas pagar dari PKR, seramai lebih kurang 7 orang, beberapa daripada Amanah, majoriti dari DAP, okey, yang saya diberitahu bersetuju tidak akan ambil jawatan penting dalam kerajaan. Okey, seandainya berlaku perubahan kerajaan ke apa ke. Dan kemudian melibatkan sebilangan tertentu ahli parlimen dari UMNO. Babak UMNO ni berpecah. Okey, dia ada tim A dengan tim B. Tim A dia memang fraksi yang kecil ataupun kumpulan yang kecil, terdiri daripada beberapa ahli parlimen. Tim B ni yang besar. Tapi tim A tengah melakukan pelbagai perkara yang tidak disenangi oleh tim B. Jadi mengapa majoriti boleh
takut dengan minoriti, iaitu tim A. Ini saya akan ceritakan dalam sidang lain. Saya tak nak panjangkan sidang ini. So tim A, tim B, dan ia melibatkan beberapa ahli parlimen agak ramai daripada tim B, okey, UMNO, dan melibatkan beberapa ahli parlimen daripada PPBM. Bilangan agak menarik jugalah, bukannya seluruh PPBM. Dan hampir separuh ataupun separuh ahli parlimen dari Sarawak. Itu kem Mahathir. Jadi Mahathir, yang saya tahu adalah dah dapat majoriti, tak perlu kem Anwar. Tetapi apa yang berlaku semalam adalah versi kedua, iaitu perancangan PH+. Dan dalam senario PH+ ni, PKR terlibat secara penuh, total. Jadi apabila PKR terlibat secara total, kita tolak 5 MP tu yang memang Kem Azmin lah. Sebab apa kita tolak 5 MP yang Kem Azmin tu? Itu memang dari dulu lagi, dari awal langkah syariatan tu dah Kem Azmin. Cuma Azmin suruh mereka tunggu sana, sebab mungkin lepas ni nak suruh satu persatu ataupun 5-5 tu lompat tu, itu sebahagian daripada perang persepsi cyber. Itu biasalah dalam politik. Jadi bila lompatan tu berlaku, orang akan terkejut. Itu biasa. Tapi memang dari awal ada 5 tu memang Kem Azmin tu, itu tak dapat dinafikan. So seluruh PKR dan seluruh DAP dan seluruh Amanah dan beberapa daripada PPBM, agak menarik juga bilangan dia lah. Dan Sarawak saya dipahamkan, tapi Sarawak hari itu tak muncul. Jadi saya dipahamkan sini pun ada majoriti, tapi dalam situasi ini saya tidak tahu sama ada ahli-ahli parlimen tertentu daripada tim B UMNO terlibat atau tidak. Itu saya tak tahu, sebab hari itu dah berlaku lain di mana Anwar terlibat. Okey. Nombor 3. Nombor 3 apa? Ya, saya ditanya kedudukan saya berkenaan Tan Sri Muhyiddin. Okey. Pernah tak saudara-saudari dengar saya menghina Tan Sri Muhyiddin? Tak pernah kan? Memuji ada kan? Jadi sebenarnya saya tak payah jawab, tapi orang tanya, tak apa. Okey. Masa Mahathir, masa dulu-dulu, cerita Mahathir ni saya dah cerita dalam 2 video, dan saya akan buat satu rungkaian esok. Saya dah ceritakan macam mana saya diperdaya sebelum pilihan raya dengan maklumat-maklumat yang kadang-kadang ditokok tambah dan sebagainya berkenaan dengan Tun. Dan selepas pilihan raya pun ada, tapi saya dah start kembangkan jaringan saya untuk dapatkan maklumat terperinci, tepat, agar saya tidak lagi bergantung kepada layer kedua, layer ketiga, layer keempat. Okay? Jadi pada masa dulu apabila saya kuat mencabar Tun, okay, dan pernah saya besok saya ada satu sidang yang akan mengejutkan semua. Ini saya janji. Esok jangan lupa bersama saya. Jadi bila saya buat sidang-sidang tu, kenyataan-kenyataan tu, mencabar Tun, saya pernah cabar Tun banyak kali. Jadi pada masa tu saya masih ingat, saya ada beritahu sekali itu, whatever it is, he is the Prime Minister, he is my Prime Minister. Dan apabila kita berjumpa dengan Tun, kita kena treat him as a Prime Minister. Okay. Muhyiddin dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, maka dia adalah Perdana Menteri yang sah. Maka saya akui bahawa Muhyiddin is my Prime Minister at this time. Baik. Jadi tak payah nak timbulkan persepsi, it's a waste of time. You boleh buat dengan orang lain, jangan buat dengan saya. Okay. Dan saya dah cerita dalam video berkenaan dengan saya, mengapa persepsi saya dulu berkenaan dengan Tun tu silap. Saya dah terangkan dengan terperinci. Saudara-saudari boleh pergi ke YouTube, dan link ada di bawah. Layari 2 video tu, di mana saya dah jelaskan mengapa saya diberi persepsi yang salah berkenaan dengan Tun, and why I think Tun memang ada usaha komprehensif untuk memburukkan dia. Baik, ini saya akan sentuh dalam bahagian keempat. Tapi kesimpulannya, I have nothing against Tun, dan besok saya akan membuat satu PC mengejutkan. Okay.
Dan no, I have nothing against Muhyiddin because he is the Prime Minister now. Why should I have anything to do against with Muhyiddin? Okay, nothing. Just because saya buat 2 video berkenaan dengan Tun, orang dah mula tanya. Okay, jangan cetek. Okay. Yang keempat ni, kalau saudara-saudari nak tahu, kumpulan yang ketika ini sedang memperjuangkan idola-idola anda, atau ramai daripada anda, tak payah saya namakan, buat masa ni. Okey, masa dulu saya kecam DAP, khususnya pemimpin yang keluar kata rasis, anti-Islam dan sebagainya, mereka gembira. Masa saya perjuangkan penyatuan ummah, mereka gembira. Saya bukan bersama mereka. Saya ada misi saya sendiri. Sebab saya berjuang untuk dia, bukan untuk pemimpin, untuk dia. Kemudian semuanya okey. Tapi saya jadi ancaman bila lepas pilihan raya, saya memang dah dalam beberapa bulan lah, dalam 4-5 bulan, saya dah mula tahu bahawa yang saya cerita dalam video Tun tu, saya bila bergantung sangat pada second layer, third layer, fourth layer, fifth layer itu untuk dapatkan maklumat tu, ada yang ditokok tambah dan sebagainya. Tapi saya perasan only about Tun. Yang lain tu maklumatnya biasanya tepat, only about Tun. Kemudian apabila saya dah bina rangkaian saya sendiri, saya dah ada kemampuan untuk dapatkan maklumat yang lebih tepat, lebih jitu untuk anda. Apabila saya lebih menjurus ke arah landasan kebenaran ini, sepatutnya kumpulan-kumpulan ni yang dapat dana, yang dibayar untuk mendewa-dewakan idola-idola beberapa daripada anda tu, sepatutnya gembira, sepatutnya keluar bibir mereka, alhamdulillah, dah memang ke arah kebenaran. Tidak, saya menjadi ancaman. Baik, jadi dah mulalah beberapa usaha untuk memburukkan saya. Dari dulu ada. Okey. Dan benda ni saya cantas dengan cara saya sendirilah. Saya memang duk buat. Tapi saya rasa sekarang mereka dah tahu I am serious about it, dan mereka pun dah undur sedikit. Alhamdulillah. Kalau begitulah, saya pun akan undur. Saya dengan saya, korang dengan korang. Saya pun tak berniat pun nak aibkan sesiapa tu. You nak dewa-dewakan seorang pemimpin tu, go ahead, I'm not going to disturb you. Saya cuma buat kerja saya. Tetapi nampaknya mereka berundur sekejap dan dah kembali, sebab saya jadi ancaman, sebab siri-siri pembongkaran, bukan pembongkaran, pencerahan saya ni. Walhal pencerahan saya ni adalah pencerahan, ya, bukannya semua video saya ni pembongkaran. Sepatutnya saudara kalau dengar, saudari kalau dengar benda yang saya buat ni baik. Tidak, dia jadi ancaman. Dan bila jadi ancaman, mereka sudah menggunakan taktik longkang, taktik lubang najis untuk cuba jatuhkan saya. Jadi saya beri janji kepada kumpulan ini, saya akan buat pembongkaran dan dedahkan segalanya. Jadi back off. Duduk jauh-jauh. Back off. Semuanya dah ada kat tangan saya, tapi saya tak berniat pun. Jangan ganggu orang yang lakukan perjuangan demi Allah. Jangan. 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 Okey. Jadi itulah saya nak beritahu. Dan besok saya ada satu sidang yang amat menggemparkan. Amat menggemparkan. Dan bersamalah saya dalam YouTube, link di bawah. Dan juga menerusi saluran Telegram saya, Regi J. Ritaudin, juga link di bawah, di mana saya akan buat perkembangan-perkembangan terkini. Dan layari YouTube saya, lihat video-video yang lepas, lihatlah pendedahan-pendedahan saya yang lepas. Ada juga rakan-rakan menerusi saluran lain juga tengah bantu untuk sebarkan video-video ini. Dan misi saya sama, penyatuan ummah secara menyeluruh. So tak ada
apa-apa yang motif atau kepentingan untuk seorang pemimpin tertentu ke apa, tidak ada. Okey. Jadi sehingga kita berjumpa esok dengan sidang media yang amat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia. Ya.